Kejadian ribut petir dan angin kencang yang berlaku kini dijangka berlarutan sehingga awal Mac ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah yang dipetik Berita Harian sebagai berkata, ia didorong oleh faktor angin timuran dari Lautan Pasifik yang lembap yang sedang bertiup masuk ke rantau negara. Senario itu katanya menyebabkan pembentukan awan lebih mudah terjadi sekaligus menyebabkan berlakunya ribut petir dan juga angin kencang. Jadi untuk memahami senario semasa berkaitan dengan situasi ribut, khususnya di beberapa negeri di Semenanjung ini pada waktu ini di atas talian adalah Dr. Muhammad Hisham Muhammad Hanif. Dr. Hisham adalah Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Fauzi. Doktor, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan sedikit gambaran dengan lebih jelas dan seperti apa yang dimaklumkan oleh KP Met Malaysia yang mana situasi pada ketika ini dijangka akan berlanjutan ataupun berlarutan sehingga awal Mac. Mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan situasi ribut yang dijangka berlarutan itu. Okey, yang Fauzi, sebenarnya kita sekarang ni berada masih di dalam monsun timur laut lah kita kata. Tapi kita berada di fasa akhir, dah hujung dah ni. Kita ada sebulan lagi sampai penghujung bulan Mac. Tapi kelazimannya kalau hujung-hujung bulan musim monsun timur laut ni, kita cuaca lebih kering sebenarnya. Kurang hujan, cuaca kering. Tapi kali ini kita punya cuaca agak pelik sikit. Kita terima udara yang lebih lembap berbanding dengan kebiasaan, udara kering. Jadi bila udara lembap masuk ke rantau negara kita ni, maknanya dia lebih mudahlah untuk berlakunya ribut petir. Dan dalam tempoh seminggu ke depan ni kita tengok yang ramalan daripada model-model cuaca kita menunjukkan bahawa banyak hujan akan berlaku, terutamanya di negeri-negeri pantai timur pun akan ada hujan berterusan kita jangka. Dan kita dah keluar amaran waspada yang buka kuasa hari ini sehingga 26 hari bulan dah. Dan untuk di sebelah pantai barat pula, kita jangkakan akan berlaku ribut petir berserta angin kencang dan hujan lebat lah. Itu kebiasaan akan berlaku bila adanya awan ribut petir ni. Dan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah saya, situasi ini disebabkan oleh kelembapan yang tinggi lah. Yang kelembapan udara yang tinggi yang berada di negara kita. Doktor tadi ada menyebut tentang ada sedikit keganjalan ataupun sedikit pelik dengan apa yang berlaku pada waktu ini. Adakah boleh disebut ataupun boleh dikategorikan sebagai situasi luar biasa daripada apa yang berlaku pada waktu ini, dan kalau ikut unjuran dan juga jangkaan yang dinyatakan sebelum ini sehingga awal Mac, adakah dengan keadaan yang luar biasa ini akan berlarutan mungkin sehingga akhir Mac ataupun April, Doktor? Kemungkinan tu ada, tapi apa yang berlaku sekarang ni maknanya cuaca lembap ketika penghujung musim timur laut ni bukannya pertama kalilah berlaku. Kita pernah alaminya sebelum-sebelum ni berdasarkan rekod-rekod kita lah. Jadi mungkin kita kata ini sebahagian daripada keragaman cuaca tu sendiri. Ada ketikanya lebih kering daripada biasa, ada ketikanya ia lebih lembap daripada biasa lah. Itu yang berlaku. Doktor, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kebimbangan orang ramai tentang ancaman yang mungkin ataupun barangkali dibawa oleh ancaman ribut juga angin kencang ini, walaupun berlaku tidaklah begitu lama, tetapi bagaimana boleh kita fahami tentang ancaman yang dibawa oleh fenomena ini? Okey, kalau kebiasaannya awan ribut petir ni dia pembentukannya lebih kurang jangka hayatnya lebih kurang 1 jam lah. Tapi dia sekarang kadang-kadang dia bertali arus. Lepas satu, jadi dia akan lebih lama. Dan kebiasaan kalau awan ribut petir ni kita sebut, satu mesti ada hujan lebat. Hujan lebat tu boleh menyebabkan banjir kilat lah, satu. Dan satu lagi mungkin bila awan ribut petir yang kita kata terlalu kuat ni, terlalu besar dan sebagainya, dia boleh hasilkan hujan batu. Itu lagi satu kebiasaan yang kita alami. Dan bila ada awan ribut petir lagi satu ni, angin kencang. Ini yang kita tengok banyak berlaku sekarang ni, pokok tumbang, dahan patah, struktur binaan terbang dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor yang kebiasaannya yang kita boleh alami lah bila adanya awan ribut petir. Lagi satu, tak lupa juga kilat, sambaran kilat. Ini mudah berlaku ketika kejadian ribut petir.
Mhm. Doktor, sebenarnya lebih kurang pada jam 1.30 hari tadi dalam buletin awal ini juga saya bertanyakan soalan khususnya kepada Dr. Noram Irwan. Dr. Noram Irwan daripada Universiti Malaysia Pahang, di mana Dr. Noram berkongsi pandangan yang mana mengatakan kalau nak kita ukur ataupun nak meramal atau menjangkakan ribut peta ini memang sukar untuk diramalkan, tetapi apa yang boleh dilakukan, apa yang beliau sendiri kongsikan adalah kita boleh mengklasifikasikan kawasan-kawasan yang selalu kena ataupun yang menerima ancaman ribut petir dan juga kencang ataupun dikategorikan sebagai kawasan rentan banjir, rentan ribut dan sebagainya. Data-data berdasarkan kawasan-kawasan yang pernah ditimpa ribut dan juga ancaman ini boleh diklasifikasikan sebagai kawasan rentan, dan supaya selepas ini boleh dilakukan penilaian risiko. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit pandangan berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Noram ini. Okey, kita sebagai negara beriklim tropika, maknanya kita punya kawasan kita ni memang aktif dengan pembentukan awan ribut petir. Dan nak kata spesifik kawasan tu agak sukar lah kita kata, sebab di mana-mana boleh berlaku. Dan itulah bila dia punya ramuan dia cukup, kita kata adanya kelembapan yang tinggi, adanya ketidakstabilan dalam atmosfera, dan juga adanya kita kata daya angkatan untuk angkat kelembapan udara tu, maka boleh terbentuk di mana-mana. Jadi kalau nak buat kajian tu saya rasa boleh dibuat kajian, tapi agak sukarlah dalam situasi negara kita beriklim tropika ni. Doktor, mungkin terakhir sekali sedikit nasihat dan juga saranan kepada orang ramai khususnya di kawasan-kawasan yang dinyatakan akan ada berlaku ancaman ribut petir dan juga angin kencang, dan mungkin mereka ataupun komuniti yang berada di kawasan terbabit mungkin boleh melakukan sedikit siap-siaga, doktor. Okey, sebelum saya fokus pada ribut petir, saya juga nak fokus kepada luruan angin timuran yang sedang berlaku di negeri di pantai timur pada ketika ini. Dan keadaan ini boleh menyebabkan ombak yang tinggi dan berbahaya kepada bot-bot lah, kita kata bot-bot pelancong dan sebagainya. Sebab ombak besar ni, dan kita jangkakan akan berlarutan sehingga ke awal minggu hadapan. Dan dalam musim cuti cuti sekolah ni, kita harap lebih berhati-hatilah mak bapak ke orang ramai ke dalam menggunakan kemudahan bot nak ke pulau-pulau di pantai timur ni. Itu satu. Dan lagi satu, kalau berkenaan dengan ribut petir ni, pastikan kita berselindunglah bila dalam kes malam yang gondola di bangunan tu angin kencang tiup tu, makna dia saya pasti yang mereka ni kurang cakna lah dengan situasi cuaca yang sedang berlaku ketika itu. Jadi kita kena lebih cakna, lebih berhati-hati bila tengok ada awan tebal terbentuk dan bunyi guruh dan sebagainya. Cari perlindungan, duduk dalam bangunan, jangan duduk di kawasan yang kita kata terbuka, nanti mudah disambar petir. Dan di kawasan-kawasan yang ada pokok-pokok yang tua, di struktur binaan yang tak kukuh, pastikan kita elak berada di kawasan terbabit lah. Okey, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Isham Mawanim. Dr. Muhammad Isham adalah Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan juga Teknikal Jabatan Metro Malaysia, yang mana berkongsi sedikit perkembangan khususnya melihat kepada kejadian ribut petir dan juga angin kencang yang diramal akan berlarutan sehingga awal Mac ini. Baik.